Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zanaria, Cikgu Sains anda. Okey, Cikgu harap semua dah bersedia nak mula belajar. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisma. Mikroorganisma ni adalah pelajaran tahun 6 Okey, mula-mula kita kena tahu maksud mikroorganisma. Okey, sebab dalam soalan ada keluar dalam soalan objektif ditanya apa maksud mikroorganisma. Jadi mikroorganisma adalah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maksudnya kita tak boleh tengok dengan mata kita, tapi boleh dilihat menggunakan kanta tangan, mikroskop, baru boleh nampak Okey, seterusnya. Dalam mikroorganisma ni ada 5 jenis mikroorganisma yang perlu kita tahu untuk tahun 6 ni iaitu fungi ataupun setengah kita panggil fungi. Contohnya yeast, protozoa, bakteria, virus. Virus ni yang macam sekarang COVID adalah virus. Dan seterusnya alga. Alga ni macam lumut. Okey. Seterusnya lagi. Daripada 5 jenis mikroorganisma tu, cikgu terangkan lagi lebih lanjut di sini. Samping tu awak semua pun boleh baca juga. Alga contohnya phytoplankton. Okey. Ini phytoplankton ni kan makanan ikan. Makanan ikan, hidupan seni dalam air tu yang ikan makan. Spirulina. Spirulina ni jenis lumut juga yang bila dia dah diproses kita dapat ubat spirulina warna hijau tu Okey. Dia ni alga ni adalah tumbuhan yang terdapat di dalam air tawar dan air masin ataupun tanah yang lembap. Dan alga ni juga berwarna hijau selalunya sebab dia mempunyai klorofil. Bila dia ada klorofil bermakna dia ni perlukan cahaya matahari untuk buat makanan fotosintesis dia. Seterusnya kat sini juga cikgu ada bagi gambar dia 2 jenis alga. Satu bulat-bulat, satu lagi ni berantai-rantai Seterusnya bakteria. Bakteria contohnya E. coli, Bacillus, Salmonella, Streptococcus kumpulan mikroorganisma yang terbesar yang terdapat di dalam tanah dan air ataupun menjadi parasit. Parasit ni macam perumah lah perumah kepada haiwan dan tumbuhan yang dia hinggap. Bakteria ni dia besar ataupun lebih besar daripada virus ini contoh dia panjang-panjang ni. Ada yang berbulu-bulu macam ni pun ada seterusnya fungi. Fungi ni sama contohnya adalah yeast ataupun mokor. Yeast ni kalau orang buat tapai kan kita panggil tapai ubi semua tu. Dia gunakan yeast ataupun nama lain dia ragi. Mikroorganisma yang tidak mempunyai pigmen klorofil, maknanya tak berwarna hijau, yang hidup dengan mengurai dan menyerap bahan organik di tempat di mana ia tumbuh. Maksudnya dia mengurai, itu sebabnya kalau tapai tu dia boleh macam macam daripada pulut, lepas tu daripada beras tu, lepas tu dia jadi lembut. Jadi dia mengurai dengan adanya fungi ataupun mikroorganisma dia seterusnya protozoa. Contohnya paramecium dan amoeba. Yang ini selalu kalau nak ingat bentuk dia macam slipper dan ada juga bentuk macam lain tapi dia ada nukleus. Yang hitam-hitam pada slipper ataupun gambar protozoa ni adalah nukleus dia. Virus pula. Contoh virus adalah virus HIV, virus influenza
Dan yang paling glamour sekali sekarang adalah virus COVID. Okey. Dia ni, virus ni adalah mikroorganisma yang paling halus sekali. Okey. Mempunyai ultramikroskopik berdiameter 20 hingga 300 nm, nanometer. Ejen jangkitan replikasi di dalam sel perumah, terutamanya bakteria, tumbuhan dan haiwan. Maksudnya virus ni dia boleh dibawa oleh angin, okey. Batuk pun boleh keluarkan bagi orang virus, okey. Dan dia boleh hidup dalam semua benda lain, termasuk bakteria, termasuk alga, okey. Semua ada virus. Okey, jadi dalam soalan selalu juga keluar virus ni adalah yang paling seni sekali, paling halus sekali ya. Seterusnya, okey, ni jenis-jenis mikroorganisma lagi. Okey, pagi tadi cikgu dah bagi dah cakap tadi, kulat, yeast, mokor, penicillium. Okey, kulat sahaja yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, sebab kulat ni macam kita tengok pada roti, okey, pada tu buah-buahan yang dah rosak, pada nasi yang dah basi, okey, dia akan tumbuh kulat ya. Okey, yang lain tu tak boleh tengok dengan mata kasar ya. Okey, sini ada penerangan dia, boleh baca sini. Okey, sama macam yang cikgu cakap tadi. Okey, seterusnya kita tengok lagi layan seterusnya. Faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya, kalau benda ni ada, mikroorganisma tu cepat membiak. Okey, faktor-faktor dia adalah air, mesti ada air ya. Kalau kering, tak boleh, dia tak membiak. Sejuk pun dia tak membiak. Okey, lepas tu udara, kehadiran udara untuk pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma ni kan adalah hidupan, bermakna hidupan ataupun semua hidupan memerlukan udara untuk hidup ataupun bertumbuh. Okey, suhu yang sesuai. Maksudnya tak boleh terlalu panas, tak boleh terlalu sejuk. Okey. Dan yang paling sesuai sekali suhu dia panas lembap sepanjang tahun macam suhu ataupun iklim Malaysia ya. Okey, nutrien ni macam baja lah ya. Kehadiran nutrien sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya kalau kita bagi gula, okey, kita bagi susu, okey, semua tu menyebabkan mikroorganisma ni lagi cepat membiak ya. Lepas tu keasidan. Keasidan ni kita tahu asid rasa dia masam. Dia mikroorganisma ni perlukan rasa masam yang tak terlalu kuat, tak terlalu sikit sangat. Maksudnya ada sikit-sikit rasa masam ya. Tahap keasidan cuka tidak sesuai. Maksudnya cuka ni dia terlalu masam ya. Yang asid yang diperlukan oleh mikroorganisma ni yang sederhana sahaja. Okey, kalau kita orang kata kalau nak air tu nak air yang suam-suam kuku ya. Okey, seterusnya ini gambar kegunaan dan kebaikan mikroorganisma. Pembuatan baja, ni baja kompos, okey, penguraian berlaku kat sini. Ni ubat, ni yogurt. Okey, yogurt ni kalau sakit perut, cari yogurt, makan yogurt dulu bagi hilang, bagi bakteria baik ada dalam perut Okey, seterusnya ni buat roti gunakan yeast. Okey, yang ini ni tempe. Dan ini ubat juga Okey, itu adalah kegunaan mikroorganisma yang baik. Okey. Ni contoh-contoh lain ya, bakteria ada kat mana ni. Okey, soalan selalu juga keluar ni, bakteria ada kat mana? Kat keju, yogurt ataupun dadih ya. Tahu kan yogurt ataupun dadih, susu yang separa segar dan dipanaskan, lepas tu disejukkan dengan cepat. Okey, lepas tu susu kutur, susu segar ni. Lepas tu merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksin. Yeast, okey, yeast ragi tadi ya. Lepas tu kulat, bakteria dan fungi, penguraian perebutan organik, baja dan seterusnya. Untuk ubat seperti tu ya, boleh juga Okey, keburukan dia. Kalau ada mikroorganisma ni menyebabkan makanan cepat rosak.
Ini adalah benda-benda cepat makanan yang rosak tu selalunya tekstur rupa, bau dan rasa dia berubah. Lepas tu akan mengalami keracunan kalau yang kita yang makan makanan yang rosak ataupun dah basi contohnya, ataupun orang panggil expired date. Menyebabkan penyakit berjangkit. Yang ini konjaktivitis. Sakit gigi virus dan juga bakteria. Tuberkulosis, kurap, malaria, sersema. Sersema ni selalu kan dan hidung kan, jadi virus. Sebabnya sesama mudah berjangkit Campak pun virus juga. Tu sebabnya kita kena kuarantinkan siapa yang kena penyakit campak ni. Panau yang putih-putih pada kulit tu. Tu adalah fungi ataupun fungi Pereputan gigi. Ni sakit gigi lah senang cerita. Ini disebabkan oleh bakteria. Keracunan makanan. Bakteria juga ni dalam perut keracunan makanan. Menyebabkan cirit berit, muntah, pening kepala, tak sedap perut. Itu adalah keracunan makanan. Ini contoh lain juga mikroorganisma yang berguna ni, ataupun yang baik awak boleh tengok contoh-contoh ni lagi sekali lagi saya keluarkan. Seterusnya, ini adalah soalan-soalan yang boleh keluar untuk topik mikroorganisma. Ni contoh-contoh soalan. Cikgu cuma bagi penerangan dulu untuk soalan ni nak apa. Lepas tu nanti dalam sesi yang kedua nanti kita tengok jawapan yang awak semua buat tu betul ke salah cikgu terangkan dulu. Rajah menunjukkan hasil penyiasatan selepas 5 hari dalam suatu uji kaji merenjis beberapa tisisan air pada 2 keping roti yang sama. Maksudnya pemboleh ubah malar yang menggunakan jenis roti yang sama, malar tengok ni. Direnjis dengan air yang sedikit. Yang ni air yang banyak. Bermaksud yang ni yang berbeza. Jadi adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Menyebabkan sini ni tumpuk hitam ni sikit, sini banyak. Jadi kalau air sikit, tumpuk hitam dia sikit. Kalau air banyak, tumpuk hitam dia banyak. Tapi jangan sampai basah. Eksperimen yang boleh kita buat kat sini yang pertama dia kata nyatakan 2 pemboleh ubah. Bukan dia nak nama 2 pemboleh ubah, dia nak pemboleh ubah dimanipulasi apa, bergerak balas apa. Itu maksud soalannya. Awak tulis nanti jawapan dia. Berikan satu sebab ataupun inference tentang keadaan roti P dengan Q. Roti P ni awak bagi dulu pemerhatian dia apa. Tumpuk hitam dia sikit, kerana apa? Yang sini pula tumpuk hitam dia banyak, kerana apa? Jadi ada pemerhatian, ada sebab. Itu yang cikgu nak cara menjawab inference Walaupun setengah kata tak payah bagi pemerhatian, tapi cikgu nak awak bagi pemerhatian. Seterusnya, padankan. Bila padankan ni, awak cuma garis panjang je kat mana yang sesuai awak boleh tengok sendiri kat sini. Seterusnya soalan yang kedua. Sekumpulan murid tahun 6 telah menjalankan penyiasatan untuk mengkaji kesan yeast ragi tadi ke atas adunan tepung. Kuantiti yeast yang berbeza dimasukkan. Tengok kuantiti maksudnya berapa banyak yeast yang digunakan berbeza. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi dekat sini sebab berbeza. Dimasukkan ke dalam 4 adunan tepung. Seperti di bawah. Tengok ini satu sudu, 2, 3, 4. Lepas tu ketinggian dia. Tengok Kalau satu sudu, dia punya dough dia ataupun adunan tepung dia banyak ni, 3. Kalau 2 sudu, 5 cm. Kalau 3 sudu, 7 cm. Kalau 4 sudu, 9 cm. Makin tinggi. Jadi daripada situ pun boleh buat soalan hipotesis. Kalau soalan hipotesis, mula ayat dengan semakin yang pertama.
Apakah tujuan? Bila tujuan, mula ayat dengan untuk mengkaji hubungan di antara. Awak cari pemboleh ubah bergerak balas dengan dimanipulasi dia. Apa dia ya? Pastikan awak tulis tu bergerak balas tu akhir. Maksudnya pemboleh ubah dimanipulasi dulu dan bergerak balas kemudian. Itu ayat untuk tujuan. Dua maklumat ni sama dengan dua pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah tu cikgu nak pemboleh ubah bergerak balas dengan dimanipulasi. Jadi apa dia dimanipulasi dia, apa dia, bergerak balas apa. Tapi tak payah tulis nama pemboleh ubah. Okey, seterusnya berdasarkan penyiasatan bina satu jadual. Jadual ni dalam bahasa Inggeris dia table lah ya. Okey, ada petak-petak tu. Jadi ada dimanipulasi, ada bergerak balas. Okey, nanti awak tengok balik yang macam mana nak buat jadual ni. Okey, pastikan dimanipulasi dia selalu dimanipulasi dulu. Lepas tu kotak ataupun yang kedua dia, ruang yang kedua bergerak balas. Okey, lepas tu masukkan dia punya satu sudu, dua sudu ni kat mana. Okey, 3 cm ni kat mana. Okey, sesuaikan. Okey, seterusnya ramalkan ketinggian jika menggunakan 5 sudu yeast. Okey, ini 4 sudu. Kalau 5 sudu, apa jadi? Tulis berapa cm. Okey, kalau tak tulis nanti tak tahu banyak mana. Okey, jadi kena tulis cm dia berapa ya. Lepas tu seterusnya dalam satu penyiasatan lain, apabila diletakkan 4 sudu yeast, didapati ketinggian adunan 4 cm. Berikan inference pemerhatian tersebut. Okey, kenapa dia letak 4 sudu yeast tapi adunan tu naik 4 cm sahaja? Awak bagi jawapan yang logik akal. Kenapa jadi macam tu ya? Okey, soalan ni awak boleh fikir sendirilah. Boleh agak-agak kenapa jadi macam tu. Okey, jadi cikgu nak tengok nanti awak jawab soalan-soalan ni. Nanti kita bincang tengok betul ke tidak soalan yang awak jawab tu ya. Okey, cikgu rasa untuk video sekali ni sampai sini dulu. Kita jumpa dalam video yang kedua, dalam mikroorganisma video yang kedua. Selamat belajar. Sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi.